dia lesen dia dah expire. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Musi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa, serta guru-guru rakan sejawatan saya sekalian. Saya, wakil daripada Sekolah Kebangsaan Air Merbau, akan membentangkan program amalan disiplin terbaik, menggunakan strategi Lautan Biru amalan terbaik perkhidmatan disiplin bertajuk program 100 ayat. Okey, teruskan. Okey. Jadi tuan, untuk program 100 ayat ini kita ada dua perkara, iaitu pertama kita ada inovasi iaitu program 100 ayat, yang kedua kita ada strategi untuk memastikan program 100 ayat ini berlangsung dengan baik dan diterima di sekolah. Jadi Ustaz dia mengatasi masalah murid yang ponteng kelas. Saya ulang, ponteng kelas ya. Dia ada dalam kelas tapi dia kurang tumpuan. Okey, bukan ponteng sekolah Dan keselamatan murid terutama pada waktu pagi. Menggunakan strategi Lautan Biru yang tak banyak digunakan oleh orang lain untuk memastikan dia berjaya. Hasilnya kita dapat murid yang lebih fokus dalam pembelajaran dan menjadi lebih berdisiplin. Dan kita bukan buat saja-saja berdasarkan punca kuasa Surat Pelilin Bilangan 6 tahun 1995 bertarikh 5 September 1995. Okey, tunjukkan ini surat perkelilingnya. Jadi kita ada punca kuasa di mana perinciannya antara isi perkeliling ini kita kena atasi ponteng kelas, dan yang kedua kita mesti meneruskan budaya sekolah penyayang. Okey, jadi kita Jawatan Kuasa Disiplin telah merangka program di mana setiap kali mak murid berada di dalam sekolah pada waktu pagi, masuk aja di sekolah, dia telah menjadi tanggungjawab cikgu-cikgu untuk menjaga keselamatan mereka. Seterusnya, okey, keaslian menggunakan strategi Lautan Biru dengan mentransformasikan kemahiran membaca Al-Quran. Jadi kita dalam program 100 ayat ni kita baca ayat Al-Quran sebanyak 100 ayat. Okey, seterusnya perancangan program disiplin sistematik dan belum diaplikasikan di sekolah-sekolah, di mana program ini kami jalankan setiap hari kecuali hari Isnin saja. Mula 7 suku, habis 7.40, 7.45 murid masuk kelas. Okey, selama 20 minit 100 ayat. Okey, seterusnya setiap hari ini. Jadi program ini dikendalikan sepenuhnya oleh murid, bukan guru. Okey, klik pada awal tu. Itu dia. Okey, ini dia baca Yasin, istighfar dan sebagainya. Okey, pelibatan guru. Video sebelah tutup yang tu dulu. Jadi ini kita ambil gambar ni masa di surau, dapatlah di surau pelibatan guru. Guru kita seramai 27 orang termasuk cikgu-cikgu bersama-sama. Okey, yang bawah. Okey, bacaan doa juga murid. Keseluruhan aktiviti adalah murid, guru hanya pemantau. Okey, dan sebelah itu apa dia? Di sekolah kami ada 17 orang murid India, dan tidak juga kami lupakan di mana murid India juga kami adakan program 100 ayat, tapi dia baca 100 ayat cerita tauladan. Okey, jadi muridnya bertukar-tukar. Okey, seterusnya tak boleh lama, 20 minit saja Okey, jadi kita gunakan strategi Lautan Biru, di mana strategi Lautan Biru dia ada 6 prinsip. Bermula daripada mula kita nak menghasilkan inovasi hingga terhasilnya inovasi, dan ada 2 prinsip pelaksanaan, dan alatan yang kita gunakan ini cerita 3 jam tak habis. Kita dalam pengalaman saya akan tunjukkan selepas slide-slide yang akan datang. Okey, jadi isu dia tidak selamat di waktu pagi. Pernah berlaku di sekolah di daerah Jasir ni cikgu 4 orang murid pagi-pagi pukul 7, 4 orang berderet di tingkat 3. Cikgu Nasida dah tahu, dia kata betul dia cerita. 4 orang berderet di atas koridor yang atas tu cikgu. Ada bangunan tu,
Dia berdiri 4 orang, 1, 2, 3, 4. Cikgu pun turun menjerit, "Hei, turun!" Kalau jatuh 4-4 tu cikgu, rupanya dia cabar dia. Siapa berani titi atas tiang tu yang palang koridor tu. Bayangkan cikgu, budak kita ni kita tak tentu. Jadi tidak berdisiplin dan ponteng kelas. Okey, seterusnya. Okey, inovasi kita dalam strategi Lautan Biru kita menggunakan inovasi nilai, di mana dalam program ini tiada kos. Tadi banyak orang itu banyak kos, banyak belanja. Yang ini tak ada kos. Cikgu, kita gunakan apa yang ada. Surah Yasin dekat surau ada, mic aja. Kat sekolah mana yang tak ada mic? Semua ada. Okey, jadi tiada kos, tapi program ditambah baik. Okey. Seterusnya, 20 minit kena cepat. Okey, transformasi murid sampai ke sekolah, letak beg ke kelas, berhimpun di dataran, menanamkan niat. Okey cikgu, menanamkan niat di waktu pagi sangat penting cikgu. Di dalam otak kita ada satu kawasan otak yang kita namakan sebagai limbik. Apa dia limbik ni? Limbik ni ialah sejenis fungsi otak yang mana kalau kita katakan pada limbik ni terutama pada waktu pagi, letihnya hari ni, maka limbik akan mengatakan kepada seluruh saraf neuron dan seluruh badan, cikgu akan letih daripada pagi sampai ke petang. Jadi penting sebelum baca Yasin kita tanamkan niat. Dan murid saya tanamkan niat. Murid-murid ada 3 perkara saya tanamkan selalu. Pertama, semoga dimudahkan urusan kita pada hari ini. Semoga dimudahkan kita menerima pelajaran. Dan seterusnya, semoga kita berjaya dalam pelajaran. Tak kira pelajaran apa. Okey, kemudian kita laju kau pula. Okey, kemudian kita baca istighfar, Al-Fatihah, selawat, Yasin, doa, kemudian ada ujung taklimat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baca 100 ayat suci Al-Quran. Seterusnya okey, kita transformasi kempalan sasaran dalam strategi Lautan Biru. Dia ialah satu strategi yang guna untuk berniaga, tetapi kita gunakan dalam bidang pentadbiran, di mana ada 3 tahap fokus, ada 4 fokus. Jadi ada 3 yang kita fokus, iaitu murid yang tidak tahu tapi kurang fokus terhadap pelajaran, murid yang tidak tahu tapi mau fokus terhadap pelajaran, dan murid yang tidak tahu dan tidak mau fokus terhadap pelajaran. Seterusnya, kita akan lebih tumbuh pada kumpulan fokus. Jadi juga ini ialah strategi Lautan Biru, iaitu practical kesesuaian, di mana kita gunakan untuk menghasilkan inovasi. Kita gunakan strategi Lautan Biru, iaitu kerangka 6 laluan. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak mudah. Sebenarnya program ini saya telah buat kajian terhadap murid-murid berjaya di peringkat UPSR, di peringkat SPM, PMR, STP dan sebagainya. Dan saya dapati bahawa murid berjaya kerana pada waktu pagi mereka selalu memulakan waktu pagi dengan membaca Al-Quran. Okey, jadi kita gunakan kerangka 6 laluan ni. Jadi ada 6 kerangka sehinggalah terhasilnya program 100 ayat ini. Seterusnya, penyelesaian masalah. Okey, dalam program ini kita dapat singkir kemalangan di sekolah. Yalah, murid baca Yasin di sekolah, apa nak kemalangannya? Murid lewat datang ke sekolah, kita bagi surat pada ibu bapa, dan ibu bapa hantar murid, dan murid kita tidak ramai yang tak datang, yang datang lewat. Kemudian kita kurangkan pengantungan kepada guru dan pengawas sekolah. Ini semua sekolah di daerah Jasin kalau kita pergi, beban tugas untuk menghasilkan pada waktu pagi, disuruh panitia buat kerja, disuruh kelab buat kerja, akhirnya menambahkan beban tugas guru. Kelas tambahan lagi menambahkan beban tugas guru. Jadi kalau kita suruh murid, kita latih murid, seorang aja pengawasan, dan guru yang nak datang turut serta kita galakkan. Okey, masalah keselamatan murid dan ketidakfokus. Okey, kita tambah murid baca Al-Quran sebanyak 100 ayat sehari. Okey, kenapa 100 ayat? Daripada kajian yang saya buat, pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan, dia selalu baca waktu pagi sebelum bermula pelajaran
sebelum belajar dia akan baca dalam 20 ke 30 minit. Yang kedua, dia pun kata dia selalu baca dalam 2 atau 3 muka surat Al-Quran. Maka volume isi padu yang sesuai ialah 100 ayat. Jadi yang sesuai di sekolah kita, yang murid kita banyak pandai, surah Yasin. Kalau kita baca surah lain kan, kita nak kena ngajar ulang. Okey? Seterusnya kita cipta. Ini yang penting. Kita cipta model murid hafaz surah Yasin. Ni kita nak beri pada murid tahun 6 selepas UPSR. Kita nak suruh dia hafaz surah Yasin. Baik tu. Siapa yang hafaz surah Yasin? Okey, seterusnya pembelajaran sepanjang ayat. Murid tahu cara menenangkan hati. Kita tak mau dengar murid kita yang dulu sekolah kita meninggal dunia, putus kekasih, terjun daripada Jabatan Pulau Pinang. Dia tak tahu cara menenangkan hati dan kaedah menenteramkan diri. Seterusnya 20 minit ni ya. Okey, jadi kita ada nilai tambah, kita ada canvas strategi akan datang. Kalau tengok kita ada kos tu. Tadi saya kata tak ada kos, kenapa kita tambah kos? Kita nak bagi hadiah kepada pelajar-pelajar yang berjaya menghafaz surah Yasin. Tapi kita akan minta pada PIBG juga, kurang juga kos tu, tapi kena juga kos. Okey, itu je. Jadi kita akan buatlah, kita akan singkir kurang tambah dan kita ada canvas strategi akan datang. Okey, dalam strategi Lautan Biru. Okey, seterusnya. Okey, ini dia penciptaan slogan. Dalam strategi Lautan Biru, inilah slogan kita. Program 100 ayat, 100 ayat, 100 ayat sehari. Okey, itulah slogan kita. Jadi bila ada slogan senang. Okey, murid semua kumpul, program 1 ayat, dia dah tahu nak buat apa. Tak payah cakap banyak-banyak. Okey, seterusnya. Jadi program ini mesra pengguna, kurang pengawasan tanpa mengira tahap umur. Baca Al-Quran, Al-Quran ialah mukjizat. Orang baca dapat faedah, orang dengar pun dapat faedah. Itu yang bagusnya. Senang dipantau guru penyayang. Pagi-pagi selamat datang masuk perhimpunan ni, murid beratur tak betul dah kena marah. Okey, apa hasilnya kita akan beritahu. Okey, terusnya kau. Belum masuk impak ni. Objektif. Jadi objektifnya banyaklah cikgu boleh baca lah. Banyak kita ni kurang tumpuan isu disiplin, mengabur jalin pelajaran agama, menerangkan kaedah didik ibu. Murid baca bersama-sama beramai-ramai, memudahkan kawalan kelas guru. Jadi bila murid tenang, kita mengajar waktu pagi, sangat bagus. Sekolah saya pernah pelawat datang, dia kata kenapa cikgu sekolah ni senyap Saya teringat, kenapa selalu murid ni bising. Rupanya hari tu hari Jumaat, pagi-pagi murid baca Yasin. Jadi bila murid baca Yasin, walaupun pelawat tu datang pukul 11, dia tengok sekolah senyap. Itu kesan daripada bacaan waktu pagi ya. Okey, seterusnya kecekapan sumber. Okey, dalam strategi Lautan Biru, sebelum berlaku apa benda, program ni belum jalan, kita dah mengatasi halangan, tentangan daripada pihak yang ingin kepentingan tertentu. Ini mesti. Program ni yang akan tentang, minta maaf cakap, bukan nak menyalahkan, yang akan tentang mesti ustaz. Kenapa ustaz akan tentang? Dia takut dia yang kena buat, dia yang kena datang pagi. Bila saya dah tunjukkan program ni, saya dah jalankan selama 3 tahun di SKM Bawah setahun, 4 tahun, dan tidak melibatkan ustaz. Ustaz bantu pun tak apa, ustaz tolong datang baca doa pun tak apa. Jadi itu dia. Jadi organisasi yang buat pada status quo, guru-guru pun nak sabar, mula-mula sikit, lama-lama dia akan datang lah. Guru-guru kita tak boleh nak baksa now, padahal waktu pagi. Tapi kalau pentadbir saya, guru besar saya, dia kata guru-guru semua kena turut serta. Habis cikgu semua kena datang. Okey, sumber yang terhad terutama dari segi tenaga kerja, ini masalah kita. Tapi insya-Allah lah, bila saya ada atau cikgu lain ada, 2-3 orang, seorang ada pun, murid dah boleh laku. Kita ada 2 orang model murid, dia boleh tukar-tukar 2 orang. Okey, semangat jual yang rendah daripada kalangan mereka yang terlibat. Jadi kita lah yang perlu kuatkan supaya kelestarian berlaku. Okey, seterusnya. Itu ialah gaya kepimpinan tipping point. Keberhasilan tak disiplin murid sekolah kebangsaan Mubawah meningkat. Kenapa? Tak ada masalah disiplin yang berat.
Pelibatan semua warga sekolah, masyarakat murid yang mematuhi peraturan. Program dapat dijalankan, murid lebih tenang, guru dapat mengajar suasana yang lebih aman, prestasi pelajar murid lebih meningkat. Seterusnya, okey, kita juga adakan soal selidik. Soal selidik terhadap program murid. Jadi kita tanya murid, saya dapat ada ke sekolah sebelum program bermula, kita dapat 80%. Masa yang betul untuk program ini sangat sesuai. Jadi ini adalah soal selidik yang kita lakukan kepada murid. Okey, seterusnya kalau nak baca masa 20 minit aja. Jadi kita juga mengadakan sebelum program, kita ada proses dia, ada mesyuarat pelaksanaan. Bukan terus buat aja. Ada penerangan terhadap program. Seterusnya, ini dia, tuan-tuan dan puan-puan. Murid yang berjaya dalam pelajaran tak lupa baca Al-Quran. Okey, peperiksaan seterusnya. Ini dia juga murid yang berjaya. Saya itukan 2 je. Kalau kita tengok kat internet, berpuluh, beratus pun ada. Dan saya nampak bacaan Al-Quran lah puncanya. Okey, seterusnya, uji kesiapan air. Cikgu, kita yang dah tua ni, ada dalam peraturan badan kita ni 45 ke 55% air. Tapi pada budak-budak, dia ada 70 ke 80% air. Jadi dalam badan kita ini ada air. Jadi air kita ni, kalau kita selalu budak tu I kill you, hate, beginilah bentuk air yang ada dalam badan budak. Tapi kalau budak itu kita sebut terima kasih, kita sayang, kita doakan, InsyaAllah molekul air ni akan baik, mudah untuk dia menerima pelajaran. Jadi dia akan lebih tenang. Okey, seterusnya. Okey, SKJ tahun 2015. Okey, kalau lihat ada tak ada nampak pencapaian yang meningkat sangat. Sebenarnya pada tahun 2015 itu kita berhentikan kelas tambahan waktu pagi. Kita suruh murid-murid tahun 6, tu cikgu SKJ ada tu. Dia agung, ya betul lah tu. Saya bersama murid tahun 6, tak payah buat kelas tambahan waktu pagi. Semua masuk ke surau, kita baca Yasin setiap hari. Dan prestasi tidak jatuh. Kalau siapa cikgu kata kena buat pagi-pagi kelas tambahan, salah konsepnya. Kita dah cuba. Dan kemudian saya berpindah pula ke sekolah seni pendapat. Kalau cikgu tengok ni baru pagi semalam, cikgu tak sempat nak buat apa benda. Saya minta 2015, prestasi dia kalau dapat besar 5 bawah 50%. Tengok bahasa Inggeris dia dah tahu cikgu. Yang tak lulus saja 55%, 48% UPSR. Kemudian kita pada tahun 2016 saya jadi IPK Koko di sana. 2 tahun saya buat, alhamdulillah kedua-duanya capai hampir ke 7 ke 80%. Tahun 2017 3 mata pelajaran mendapat 100%. Bahasa Melayu pemahaman, penulisan dan sains. Okey. Dan seterusnya, ni air berbau, peratus kehadiran murid sentiasa melebihi 91%. Okey, itu peratus kehadiran. Okey, ini dia cikgu. Di Kelantan, lembu sado. Lembu sado. Dia untuk melawan lembu Kobe. Lembu Kobe ni harga seekor 15,000. Kerana apa? Buat stik, daging dia lembut. Jadi di Kelantan dah lawan. Lembu dia pun daging lembut. Kenapa? Lembunya dibacakan Al-Quran setiap hari. Kalau lembu boleh lembut cikgu, takkan budak kita tak boleh lembut hatinya. Setiap hari kita suruh dia sendiri yang baca surah Al-Quran. Okay, seterusnya. Dan Al-Quran juga boleh menyebabkan nyanyuk. Nyanyuk ialah penyakit ke apa? Nyanyuk bila sampai usia ni, ini ialah hadis sahih menunjukkan bahawa kalau kita banyak baca Al-Quran, kita akan terlindung dari nyanyuk. Jadi kalau baca Quran, nyanyuk pun boleh tak ada. Apa akan berlaku pada murid kita kalau setiap hari kita suruh dia membaca Al-Quran? Okey, seterusnya. Jadi inilah tempoh masa pelancaran kita pada bulan April. Kita buat pelancaran
Okey, sekarang dah bulan 18, 9, dah 5 bulan pelancaran. Tapi kita dah mula awal bulan 3 keseluruhnya terus tu. Keterlibatan. Okey, untuk memastikan ada 2 minit ni. Untuk memastikan keterlibatan ini melibatkan semua, kita libatkan proses adil. Di mana ini merupakan satu pada alatan dalam strategi Lautan Biru di mana semua guru dan pentadbir beri respon terhadap program yang kita jelaskan. Jadi dia ada pelibatan, penjelasan dan jangkaan seterusnya. Okey, ini model murid. Terus imam tadi pelajaran dekat sekolah gambarnya. Okey, ini kita baru buat hari itu. Kita jemput pengarah pendidikan Melaka datang. Beliau tak apa hadir tapi beliau hantar kepada Tuan Haji Ahmad Amizi, Ketua Sektor Pendidikan Islam. Dan apa kata Tuan Haji Amizi? Dia kata, Cikgu Zaidi, harap Cikgu Zaidi istiqamah kerana program ni bagus. Dia kata kerana di sekolah di Melaka dulu, sekolah menengah kebangsaan dua tugas, orang pengetua datang. Dia kata mula-mula dia datang, pengetua ni datang sekolah ni, tiap-tiap hari dia buat urutan. Jadi penyelesaian dia, setiap hari dia kata pada cikgu dia, kita suruh budak baca Yasin pagi-pagi. Akhirnya selepas 2 bulan dia di sana, urutan pun dah tak payah tinggal. Tuan-tuan, itu kata ketua sektor. Saya kalau boleh nak pergi dekat dia, nak suruh rakam suara dia, tapi tak sempat cikgu dengan cuti dan sebagainya. Okey, jadi kita dah berkongsi program amalan ini dengan warga Jabatan Pendidikan. Ini saya beri taklimat kepada Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan, Ketua Unit HEM dan sebagainya lah, dan pegawai PPD. Termasuk Dr. Azhar pun dah dengar sekali. Okey, seterusnya. Jadi kita dah berkongsi. Ini pengiktirafan. Ini daripada cikgu kita, nak dengar sikit. Dia komen baiklah cikgu kita. Ini dapat mengalihkan murid yang lebih fokus dalam pembelajaran. Okey, itu murid kita sebelah. 20 minit kot, bukan 2 jam. Pendapat saya, program 100 ayat ini dapat mendisiplinkan murid. Okey, dan bawah kita guru besar lah, menunjukkan bahawa pentadbir kita juga menyokong program kita. Okey, kot, kasih dah habis. Okey, sekian. Macam lari 100 meter laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya kepada Cikgu Zaidi atas pemutaran tadi. Cuma saya nak minta sedikit penjelasan lah. Kalau tengok dekat bahagian keaslian tu, kata belum pernah diaplikasikan di sekolah-sekolah di Malaysia. Boleh beri penjelasan sikit? Okey. Jadi belum pernah diaplikasikan. Pertama, kebanyakan kita tengok sekolah dia buat surah baca Yasin, baca Al-Quran pada waktu pagi. Okey. Tapi kalau yang senangnya buat di asrama. Tapi di Malaysia, maksudnya di sekolah rendah, setiap pagi pada waktu pagi 7 subuh hingga 7.40. Okey. Itu belum pernah. Orang biasa seminggu sekali. Tapi kita buat setiap hari, kecuali hari Isnin dia kita dapat buat pasal hari pembunuhan. Itu satu. Yang kedua, dia ditransformasikan dengan Blue Ocean Strategy, di mana kita mengamalkan menggunakan strategi Blue Ocean daripada mula kita nak masukkan inovasi hingga ke arah pelaksanaan. Okey, itu maknanya peringkat sekolah rendah lah. Kalau sekolah menengah, contohnya sekolah-sekolah di Temua kan? Ya. Jadi setiap pagi dia akan hafal ayat Quran semua kan? Ini di peringkat sekolah rendah lah. Kalau macam MRSM Pulau Lembap kan? Mungkin dia gunakan tu, tapi kaedah dia mungkin dia tiada niat di waktu pagi. Okey, menanamkan niat. Kerana ini semua pun walaupun dia jadi inovasi. Saya apa beza program Cikgu Zaidi ni dengan sekolah-sekolah lain lah? Jadi dia punya, kita ada tata cara kita. Okey, jadi kita ada menanamkan niat dulu. 3 perkara niat yang saya kata tadi. Kemudian kita istighfar, Al-Fatihah, selawat, Yasin dan doa. Okey, yang kedua cikgu, dia punya nama program ni 100 ayat. Ya, 100 ayat. Baik, kalau surah Yasin 83 ayat. Okey. Surah Al-Fatihah 7 ayat. 7, 90. Lagi 10 ayat apa yang digunakan? Selawat.
Istighfar dia volume 100 ayat, sekurang-kurangnya 100, dia boleh lebih. Okey. Okey, kemudian nampaknya Cikgu Zaidi dah kongsikan amalan ni 3 sekolah. SK Jasin masih diteruskan sekarang. SK Seri mendapat. Dan sekarang di SK Air Mabau. Macam mana dengan sekolah lain? Pernah tak di promote kat sekolah lain? Setakat ni yang saya pernah kawan-kawan yang dekat je lah, macam sekolah Kesang Tua dia buat untuk tahun 6. Kemudian baru ni masuk, insyaAllah kalau dia orang nak ikutlah insyaAllah. Maknanya ada sekolah lain kat ada. Saya kongsi hanya saya dapat ceritakanlah sikit-sikit. Ada kawan-kawan yang nak buat macam cikgu DPK Ham sekolah Kesang Tua. Bila saya cerita, mana mereka berminat? Berminat. Jadi apa ni, sampai unit pendidikan Islam pun Tuan Abizi itu pun dia insyaAllah dia kata minta kita istiqamah lah dengan benda ni. Hasilkan. Dan saya minta lah pada siapa yang ada hari ni dapat dengar benda ni, kita dapat sama-sama kita amalkan insyaAllah. Kerana benda ni kita buat, kita dapat pahala. Orang yang buat dapat pahala kita tak kurang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih atasnya Cikgu Zaidi. Sebenarnya untuk sekolah yang mengamalkan konsep tahfiz model Ulul Albab di beberapa sekolah di Malaysia, sebenarnya dia daripada start pagi itu daripada 7 hingga ke 9 pagi dia orang baca Quran itu mana untuk kita share samalah. Jadi dari situ mereka perlulah menghafal satu muka pada satu hari untuk belajar tersebut. Itu maklumat satu tanya sebab dari segi pembacaan Al-Quran kita galakkan murid kita, tapi dari satu segi bila dia melibatkan ramai, saya nak tanya tentang penambahbaikan dari segi kalau bacaan itu salah dari segi fasahannya, tajwidnya dan sebagainya, apa yang pihak sekolah lakukan? Saya nak tanya soalan itu. Untuk perhatian, alhamdulillah lah kita semasa Tuan Haji Abizi datang, dia pun memberikan ucapan tahniah kepada kita punya wakil murid kerana bacaan dia sangat baik dia tu. Jadi bukan kerana dia murid itu dilatih oleh seorang Ustaz Syazmin, jadi dia yang bawa murid. Jadi bila dia pakai mikrofon, jadi murid lain mengikut. Jadi di sini murid yang lain pun akan baiklah bacaan insyaAllah. Sekarang ni sekolah ada berapa ramai yang kita sekarang ni model murid kita baru mula, kita dah ada 2, seorang darjah 5, seorang darjah 6, dan kedua-duanya bacaan dia baiklah. Kita akan tambah, tapi untuk tahun 6 program selepas UPSR insyaAllah kita nak mulakan untuk tahfiz Yasin saja. Okey, kalau kita tengok tadi untuk murid bukan Islam, kita suruh dia baca 100 ayat bercerita lah. Okey. So maknanya program ni boleh dikongsikan dengan sekolah-sekolah lain lah. Ada sekolah yang bukan bukan SK. Macam yang sekolah Cina tu yang buat Kuduji tadi, saya tengok itu sekolah Cina pun boleh kongsi, di mana semua murid baca sama-sama. Dan ada satu orang India lah sebut, dia pun ada bacaan dia untuk menggunakan nanti ni. Tapi saya kata tak adalah Ustaz India kat sekolah saya. Jadi memang benda tu boleh dikongsi. Yang penting dia punya volume ikut saya 100 ayat. Boleh dikongsi dengan pengubah suara. Yalah, betul. Okey. Baik, tadi Cikgu Zaidi kata ada macam negatif sikit daripada kalangan ustaz lah kan. Bila sebut dia macam tak setuju kalau nanti dia yang kena handle kan. So macam mana Cikgu Zaidi mengurus guru sedemikian? Biasanya dia mula-mula tu dia takut bila kita tak ada dia kena. Tapi insyaAllah Cikgu Syurul pun ada. Belum lagi Ustaz Syazmin pun mula-mula lah dia takut. Pasal bila dia dengar kita mesyuarat, saya kata kita nak buat program satu ayat, apa? Baca Yasin. Dalam kepala dia, minda dia, seminggu sekali aku dah kena tiap-tiap hari datang pagi-pagi nak baca Yasin. Ni tiap-tiap hari. Jadi biasa macam tu lah dia punya ni.
Dia akan sebelum itu buat tu, tapi bila dia dah nampak sebulan, 2 bulan, akhirnya dia akan bersama. Maknanya penglibatan dia sekarang ni macam okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang kedua, kalau kita tengok yang kedua ni kita tengok dekat transformasi tu kan. Sampai ke sekolah meletakkan grade ke kelas. Ya. Ada jaminan keselamatan tak? Murid ni pergi masuk kelas, pergi hantar grade. Tapi itu ialah budaya sekolah air membau.